Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamu ala bin Qasim al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alaihi sayyidina Rasulullah Muhammadin qalbi jannati dikri. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita menyambung pembacaan kitab Sayyidina Muhammad 40 hadis Sayyidina Muhammad akhlak Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Tersambung pada hadis yang ke sebelah hadis sebelah ini sama hadis sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi barakati amin. Allahumma Muhammad. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada memelihara peribadi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. Terkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya berkata ketika diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki, baginda tidak berkata apa yang disebutkan oleh fulan, tetapi baginda berkata apa yang disebutkan oleh kaum tersebut. Okay, ya.
hadis ini dalil berkenaan dengan Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup aib-aib orang dan Rasulullah tidak suka membuka aib manusia, dan Rasulullah suka menutup aib manusia. Allah SWT. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah ni Allah SWT, bila orang mai kat Rasulullah cerita tentang seseorang, Nabi tak suka menerima apa yang orang tu kata, khususnya kata-kata yang memburuk-burukkan saudaranya. Tak suka. Allah SWT. Jadi Nabi tidak menerima Allah SWT kata-kata seseorang yang menceritakan keburukan saudaranya. Nabi tak terima. Allah SWT. Allah SWT. Itu akhlak Nabi SAW. Allah SWT. Berapa kali kita dalam hidup kita, bila orang cerita tentang buruk orang, kita terus terima. Sedangkan Rasulullah SAW tidak suka menerima cerita-cerita buruk tentang orang, kerana Nabi suka menutup aib orang. Nabi SAW. Dan Allah SWT Muhammad tidak sukanya Rasulullah SAW mendengar dan menerima cerita seseorang tentang saudara dia. Itu menunjukkan hati Rasulullah penuh dengan cahaya, penuh dengan kebaikan. Karena orang yang suka mendengar keburukan orang, hati dia buruk lah tu. Orang bila hati buruk, dia suka dengar benda buruk-buruk saja. Tapi orang bila hati dia baik, dia suka dengar yang baik-baik saja. Kita buka online mengaji, itu tanda hati kita semakin baik, semakin hari semakin baik. Kita dengar qasidah, dengar selawat, dengar ilmu, dengar nasihat, itu tanda hati kita semakin baik, semakin hari semakin bercahaya. Dan jangan padamkan cahaya tu, teruskan hadir balik ilmu. Kita jangan jadi orang yang bila masalah tak ngaji. Ada orang dia kata apa? Ustaz lah ni saya tak ada pergi ngaji lagi, saya banyak masalah, nanti dah selesai semua masalah saya baru saya hadir balik ilmu. Sedangkan ulama-ulama kita di Kota Tarim ajak, kalau kamu ada masalah pergi balik ilmu dan niatkan Allah selesaikan masalah kamu. Dalam tu qabul hajat, dalam tu malaikat doakan kamu, dalam tu pandangan rahmat Allah ada. Dalam tu kita dapat doa-doa Allah SWT, orang soleh, kita dapat doa para malaikat, kita dapat keampunan Allah di atas dosa-dosa kita. Kita akan datang pertolongan Allah kerana kita hadir majlis yang membawa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu bila Allah cinta, dia hadir majlis ilmu, dia buka dengan ilmu. Bila Allah cinta dia, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Allah. Dunia ni memang ada tempat susah sikit. Dunia ni memang akhir zaman, memang kita diuji kadang-kadang, tak cukup duit, tak cukup makan, tak cukup Allah SWT rehat kadang-kadang, tak cukup tenang. Memang akhir zaman. Tapi ingat, ada jalan keluar dia. Hadir balik ilmu, berzikir pada Allah, selawat pada Rasulullah SAW. Di samping kita bekerja, berbincang dengan kawan-kawan, bincang dengan orang itu macam mana nak buat, akan ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah macam mana pun, jangan lari pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lari saja akan datang masalah yang lain. Keluar mulut buaya, masuk mulut naga. Kita jangan macam tu. Kita terus ke majlis zikir, terus ke majlis ilmu, terus buka dengan ilmu, sehingga Allah akan beri hidayah, cahaya, nur, petunjuk untuk kita keluar dari segala masalah kita. Kita kena ingat, setiap masalah yang kita dihadapi oleh kita, Allah akan tolong kita. Jangan risau. Dunia ni sementara saja. Susah kita pun sementara, jangan risau. Yang penting kita nak kesenangan yang kekal. Kesenangan yang kekal itu di akhirat nanti, ya. Dan Allah bila uji seorang tu, Allah kasihlah pada dia. Allah cinta lah tu. Jangan ingat Allah tak peduli aku, Allah tak suka aku, kenapa Allah buat macam ni. Dah, Allah sayang. Kerana bila Allah susahkan kita, Allah uji kita dunia, tanda kita akan dapat syurga nanti di akhirat. Kerana orang tu bila diuji dunia, hapus dosa dia. Dia pening kepala, dia pening kepala memikirkan sesuatu. Kadang dia jadi, dia panggil apa, duka cita, fikir tentang masalah dia, diampunkan dosa. Kerana Nabi SAW kata, tidaklah menimpa seorang mukmin itu suatu ham, iaitu duka cita. Rasa sedih, dalam duka cita, nak awaklah jadi macam ni, duk fikir Allah SWT, macam mana nak asal ni, Ustaz sabuk sikit dia main. Nabi kata apa? Itu kafarah pada dosa-dosa dia yang lalu.
Dosa-dosa yang kita buat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, yang takutnya kita senang-senang tak ingat-ingat Allah. Senang sampai tak ada sabuk apa. Senang sampai syahwat semua ikut syahwat habis. Itu kita takut. Alhamdulillah min zalik. Kadang ada masalah sikit, tanda Allah sayang pada kita. Allah tak tinggalkan kita tu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau seminggu tak diuji, tak sakit, Sayyidina Ali menangis. Dia kata Allah dah tak sayang aku, Allah dah tak peduli aku, Allah dah tak pandang aku. Itu ashabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah suruh kita minta sakit, minta masalah, minta musibah dah. Tapi ingat, kadang musibah itu tanda Allah cinta pada kita. Tanda kita akan dapat nikmat yang sangat besar selepas ni. Bila kita susah lama, senang pun akan lama. Lalu ni kita susah, nanti kita akan senang. Macam tu. Allah senang Muhammad. Fa inna ma'al usri yusran. Susah dulu. Susah dulu. Lepas tu mudah. Tu lapang. Allah senang Muhammad. Okay, tak apalah. Yang penting kita dalam ridha Allah, kita dalam majlis ilmu, kita dalam majlis zikir, kita dalam munajat, kita dalam selawat, zikir, tetap tak tinggal. Maksudnya dia setia pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap mengadu pada Allah, tak tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun jangan tinggal Allah. Yakin Allah selamatkan kita. Ada orang kadang dia bening-bening tinggal Allah terus, tak boleh lah gitu. Okey ya. Kita takkan terlepas, kita takkan jumpa jangan keluar melainkan Allah akan keluar dengan kita. Sebab tu dekat diri dengan Allah. Semua masalah kita akan selesai. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah sebut dalam Quran. Barang siapa bertakwa pada Allah, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan maksiat dia, maka Allah akan beri kepada dia jalan keluar. Apa saja masalah Allah beri jalan keluar, jangan risau. Okey ya. Allah subhanahu. Terus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya baik. Bila hatinya baik, Allah subhanahu. Bila hati Rasulullah SAW baik, Nabi hanya nak dengar yang baik saja. Allah subhanahu. Dan Nabi tak suka orang buruk-burukkan orang lain. Allah subhanahu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu. Dan kenapa penting kita tutup aib orang? Kerana dalam hadis yang lain, Allah subhanahu. Man satara musliman satarahu Allah. Dalam hadis yang lain, man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Siapa yang satara musliman, siapa yang tutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Siapa yang buka aib seorang muslim, dia aib, suka aib ke orang, suka cerita buruk orang, suka dengar cerita buruk orang. Kita buka aib orang ni ada dua. Yang pertama kita cerita buruk orang, yang pertama kita dengar, kita support orang yang cerita buruk orang. Sama saja. Dua-dua tu sama, tak ada bedanya. Jangan kita kata aku tak pernah buka aib orang. Tu kamu dengar, kamu suka dengar aib-aib orang. Aku tak suka buka buruk orang. Tu kamu suka dengar buruk orang, orang cerita. Sama saja. Dosanya sama. Allah selamat. Jadi apa kelebihan kita tutup aib orang? Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Allah. Tapi siapa buka aib orang, kata Nabi SAW, Allah akan buka aib dia. Allah SWT. Sehingga dalam rumah dia pun Allah akan buka aib dia. Walaupun dia duduk dalam rumah, dia buat maksiat di rumah, keburukan dia tu dalam rumah saja orang tahu, adik-beradik dia saja yang tahu. Tapi Allah akan keluarkan cerita buruk dia dalam rumah tu, orang pun tahu. Jangan. Bahkan dia akan mati dalam keadaan aib. Orang akan lihat dia sangat aib, sangat buruk, sangat jahat. Bahkan nanti di akhirat Allah akan buka semua dosa dia depan manusia semua. Akhirnya dia akan malu sehingga kan daging muka dia tu jatuh. Malu sampai daging-daging muka dia jatuh. Dan malu nanti di akhirat. Kenapa? Buka aib orang, suka dengar buruk aib orang, cerita buruk orang. Allah tak boleh kita hidup ni cerita baik orang saja, cerita buruk orang. Allah senang positiflah sikit. Jangan terpengaruh dengan isu semasa, jangan terpengaruh dengan dunia trend zaman kita pada waktu ini, suka buka aib orang, suka buruk-burukkan orang. Di zaman orang suka burukkan orang, kita cerita baik orang. Kan bagus. Kita orang suka buka aib orang zaman ni, kita suka tutup aib orang. Kelebihan dia apa? Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Kita kena ingat hari ni kita mengumpat orang, esok orang mengumpat kita. Hari ni kita buruk-burukkan orang, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan Allah sampai kita mati orang buruk-burukkan kita. Bahkan di akhirat pun orang akan buruk-burukkan kita. Kerana orang akan lihat aib kita. Siapa tak tutup aib orang, siapa tak suka buka buruk orang, nanti di akhirat, di mahsyar nanti kan ramai orang berhimpun. Waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala
akan bentangkan, akan buka balik apa yang dia pernah buat di dunia dulu depan orang ramai di mahsyar. Sehingga kan mak ayah dia tak pernah tahu orang dia buat dosa tu, buruk tu, aib tu, mak ayah dia tahu. Sebab tengok nampak. Tok guru dia tahu, orang kampung dia tahu. Waktu tu dia akan malu sangat-sangat. Tapi ada seorang dia yang suka tutup ambil orang. Bila orang cerita kat dia aib, orang cerita kat dia buruk, dia tahu, hang cakap baik lah. Betul hantar kawan kita tu. Kan bukan baik sangat, jahat tu. Dia duduk rumah seorang tu, dia buat benda-benda ni tak elok. Kita jangan cakap betul. Tu aib dia tu. Kalau hang tak suka dengan apa yang dia buat, pilih nasihat dia. Tak boleh kita kena sangka baik pada orang. Kita sangka baik. Allah, mungkin hang silap anggap, hang silap tengok kot. Sangka baik. Allah Muhammad. Jadi Allah Muhammad sangka baik. Okey, jadi Allah Muhammad Allah Muhammad. Orang yang suka tutup aib orang, tak mau dengar cerita buruk orang, macam mana nanti di akhirat? Dalam hadis Nabi SAW, akhirat nanti Allah akan buka semua, bentang balik apa yang dia pernah buat di dunia. Waktu tu dia rasa malu sangat-sangat. Kerana dia rasa orang tengok dia lah di mahsyar ramai. Tapi waktu itu Allah jadikan tirai. Tirai itu menutup dia dan dibuka semua dosa-dosa dia. Maksudnya apa? Seorang pun tak perasan, kata Allah buka bentangkan amal dia, baik dan buruk dia. Dan dia sikit pun tak rasa terhina di akhirat nanti. Kenapa? Allah buka bentang amal dia di dunia dalam keadaan dia ada tirai yang menutup, orang tak tahu. Itu kelebihan. Jadi jangan sampai hidup kita disebabkan kita aib seorang saja, Allah akan aibkan kita dunia dan akhirat. Jangan, hati-hati. Allah benci, Allah tak suka kita duk buruk-burukkan orang. Kerana Allah ajak kita sebarkan kebaikan, cerita kebaikan, nasihat dengan baik. Allah SWT. Tapi bila orang terbuka aib, ingat aib dia pun akan terbuka. Khususnya cerita-cerita aib tentang artis ke, tentang pemain bola sepak ke, tentang ahli politik ke, tentang aib-aib yang peribadi, jangan duk sebab dalam Facebook ataupun grup-grup WhatsApp. Jangan duk tanya pula, betul ke ni? Ustaz ni buat macam ni ya? Betul ke artis ni buat macam ni ya? Ada video pula, video dia yang tak elok. Jangan buat perangai macam tu. Dah buruk jangan tanya, tutup. Bukan semua tanya, tutup. Benda buruk tak elok aib dia ni, tutup, buang terus padam video. Bukan masuk dalam grup ditanya pula, betul ke dia buat macam ni? Seolah bukan nak tanya pun, nak cerita pada orang, dia buruk macam orang ni. Kita kena ingat sebelum kita mati, kita akan diburuk-burukkan juga macam tu. Allah, dan kita kena ingat setiap apa yang kita kata pada orang akan jadi pada kita. Kita nak kata pada orang, silakan nak kata apa pun. Tapi kita kena ingat, apa yang kita kata pada orang tu, Allah akan uji balik kita. Setengah orang, Allah SWT, bila dia pergi masjid, Allah SWT, dia tengok orang tak pergi masjid, dia kata apa nak edit depan ni tak pergi masjid. Otak ada tak guna, nak fikir. Macam dia kata, malas, tak ada usaha. Kata, aku tiap-tiap hari boleh pergi, siapa dia tak ada jadi macam aku. Aku pun manusia agak. Kemas. Padahal Allah yang bagi, kamu syukur pada Allah, rendahkan diri kamu, tak ada tinggikan diri. Satu hari nanti akan datang satu masalah, mungkin dia bergaduh dengan Tok Imam, atau mungkin dia nak jadi AJK, dia tak lantik dia, akhirnya dia tak mau pergi masjid, anti masjid. Tak pergi masjid. Orang tahu tak pergi masjid kan? Tak boleh pakai Tok Imam tu. Dan orang yang dulu dia kata hampa ni tak ada otak lah, tak fikir masjid tu mulia, buat tak ada jadi macam aku, orang tu buat pergi masjid. Jangan main-main. Kita kalau kata kat orang, Allah akan balas pada kita sebelum kita mati. Jangan main-main, na'udzubillah min dzalik. Kita buruk-burukkan orang, nanti buruk tu sampai pada kita. Buruk tu Allah uji pula kita. Kalau kita tak mau teruji dengan banyak ujian buruk-buruk ni, jangan buruk-burukkan siapa-siapa. Tapi siapa yang banyak burukkan orang, Allah akan uji dia dengan banyak keburukan. Sehingga dia rasa beratnya hidup ni, susahnya hidup ni. Jangan buruk-burukkan orang. Ujian tu akan sampai pada kita, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita buat baik pada orang, sangka baik pada orang, cerita baik orang, Allah akan datang kebaikan yang banyak pada kita. Akan menyebabkan kita senang, tenang, seronok, gembira, bahagia hidup kita. Kita nak yang mana? Kita yang menghancurkan sendiri hidup kita. Ada orang yang kata, kenapa aku ni tak bahagia? Kenapa orang tak suka aku? Kenapa orang suka burukkan aku? Dah kamu tu suka burukkan orang. Tapi kalau kamu menutup orang, buat baik dengan orang, Allah akan balas dengan kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, keseronokan hidup.
Kita jangan hancurkan kebahagiaan hidup kita, ketenangan hidup kita dengan kita membuka aib orang, buruk-burukkan orang. Kerana keburukan, keaiban yang kita cerita tentang orang akan diuji pula pada kita. Akhirnya hancur. Allah sesenang macam tu. Jadi jadilah macam Rasulullah SAW. Bila orang bawa cerita tentang seseorang yang tak apa nak elok, tutup, buang. Kita dah tak macam tu Hampa sangka baik sudah dia, hampa ni cepat sangat sangka buruk. Betul tak? Itu akhlak Nabi SAW. Ataupun kita bangun daripada tempat tu, tak mau dengar, tunggu jadi fa'i. Dia ajak kita, kalau orang nak cerita mengumpat orang, aib orang, buruk-buruk orang ni, orang yang suka burukkan orang lah, cerita semua buruk orang saja, dia tak buruk pun. Kita tunggu jadi fa'i, buat-buat sikit perut, kita tak buruk. Keluar dari majlis tu. Jangan dengar. Kerana dengar buruk orang, dengar aib orang, sama dengan kita buka aib orang, sama dengan kita buka buruk orang, sama saja dosa dia. Rugilah. Kita tak cakap apa, kita duduk dengar, tapi sama dosa. Buat sikit perut, kata Tok Guru. Helah, nak keluar daripada majlis yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takut balak Allah turun waktu tu, matikan hati kita. Dia kalau dia balak ni, musibah ni, contoh Covid. Contoh kita, syarikat kita lah ni problem. Kata Sayyidina Umar, itu bukan musibah tu, bukan balak. Itu kan pandangan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, musibah ni apa? Sesuatu yang menimpa kita, lepas itu mengurangkan agama kita ataupun meninggalkan kita, menjadikan kita tinggal amalan agama, itu baru musibah. Selagi kita boleh duduk semayang, duduk berzikir pada Allah, dalam taat pada Allah, semua yang ada ni bukan musibah. Semua ni nikmat lah. Kerana akan mendatangkan pahala, ridha Allah, diangkat derajat, kesabaran kita menyebabkan dekat dengan Allah dan sebagainya. Tapi bila satu menimpa kita, kita terus tinggal ngaji, tinggal zikir, tinggal semayang, duduk fikir masalah, itulah musibah yang sebenarnya. Itulah balak. Selagi mana musibah apa yang menimpa dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam rumah kita, tak menyebabkan kurang agama kita, kurang amalan kita, tinggalkan kewajipan kita, itu bukan musibah. Bukan musibah. Menimpa agama itu bukan musibah. Sebab kita tak boleh amal agama, terhalang untuk sempurnakan amalan agama, itu musibah. Dan Covid ni memang musibah lah, musibah. Tapi kalau Covid itu sendiri taklah musibah lagi. Tapi Covid ni dia satu fitnah akhir zaman, dia menyebabkan masalah pada agama kita. Dia memang musibah. Kita terhalang untuk amal tu, terhalang untuk amal ni, terhalang untuk Allah SWT. Okey ya. Tak apalah, cakap lebih-lebih lagi masalah juga. Okey. Allah SWT. Okey, jadi macam tu Jadi dah menimpa ada masalah pada agama kita. Cumanya kalau kita terus amalkan agama, kita terus tak tinggal amalan agama, kewajipan kita, belum musibah pada kita. Secara umumnya musibah jugalah kepada masyarakat Tapi kalau kita masih lagi pegang dengan agama Allah, tak tinggal agama Allah, kita sempurnakan amalan-amalan kita, sempurnakan iman kita, tidak lagi dikirakan musibah, balak. Okey Tapi ada setengah pandangan mengatakan itu memang balak, itu musibah lah. Tapi ni pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Selagi tak timpa agama, kata dia, bukan musibah. Allah SWT. Okey Terus kita masuk kepada hadis Nabi SAW yang seterusnya, akhlak Rasulullah yang ke-12. Allahumma salli ala Muhammad. Akhlak Rasulullah SAW pada banyak berbincang dengan sahabat. Dia Nabi tutup aib orang ni sampai tahap ada satu hari Allah SWT, Nabi tengah bagi syarahan. Allah SWT, para sahabat ramai dalam majlis, tiba-tiba masuk waktu semayang. Bila masuk waktu semayang, Bilal azan. Bila Bilal azan, tiba-tiba dalam majlis Nabi, dalam masjid Nabi, ramai-ramai duduk tunggu nak semayang. Seorang kentut sangat kuat. Seorang tu dia kentut kuat. Sehingga kan as-sahabah sambil-sambil duduk cari siapa kentut dalam masjid Nabi ni. Masjid Nabi di depan ni, dia pergi kentut. Apa ni? Allah SWT. Dan as-sahabah, dia berkata apa? Tak apa, kita tengok ni. Sampai keluar ambil wuduk, dia terkentut. Ni nak semayang dah. Dah azan, nak bangun semayang. Semua duduk dalam masjid Nabi SAW. Semua mereka tengok siapa ni, tak apa, dia keluar pergi ambil wuduk, dia tu lah kentut. Kantoi lah maksudnya. Tak boleh lari lah. Rasulullah tengok hal keadaan sahabat. Apa Nabi buat? Nabi kata, aku wajibkan kamu waktu ni semua ambil wuduk. Faham tak? Dan orang yang kentut tu, dia kata, Alhamdulillah selamat aku. Kenapa? Nabi suruh semua ambil wuduk, maksudnya apa? Tak tahulah siapa yang kentut.
Tutup aib Nabi SAW. Akhirnya orang tu bergembira dan nak mai dari majlis Nabi SAW. Kita orang tengok tak walak sikit, bubuh terus orang. Dan Nabi SAW tak macam tu. Sangat jaga orang, sangat jaga, tak buat tak nampak. Ada satu kisah seorang nama dia Al-Imam Hatim Al-Asam. Ini sangat masyhur imam ni. Imam Hatim Al-Asam. Dia seorang imam yang digelar imam yang pekak. Tapi dia bukan pekak. Tapi dia ada sejarah buat pekak. Imam Al-Hatim Al-Asam, dia satu hari dia mengajar. Habis mengajar, ada seorang dalam majlis dia, perempuan muda lagi. Habis majlis, dia dekati tuan guru. Dalam majlis lah, orang ada lah, tapi dia main dekat sikit nak tanya soalan. Dan waktu tu orang pun pergi lah, dia nak tanya hal peribadi dia, orang pun pergi. Jauh sikit, orang sambil tengok lah, tak fitnah lah dalam majlis. Dia kata, wahai syekh, aku nak tanya soalan. Dia kata, silakan. Aku akan selesaikan insya-Allah, mudah-mudahan aku dapat jawab. Waktu dia nak tanya soalan tu, dia terkentuk kuat. Anak dara. Tuk kuat. Malu tak? Malu. Ni anak dara zaman dulu, bukan zaman lah ni. Zaman lah ni dia gelak kadang-kadang tu, dia buat bodoh Tak maaf sebut. Anak dara zaman lah ni dia tak macam dulu lah. Tapi ada juga anak dara zaman lah ni yang macam dulu, yang malu macam dulu tu ada. Cumanya sikit sangatlah nak cari tu. Tengok anak-anak dara lah ni, tak ada kerja apa, dia pergi tangkap kat mak dia pun Facebook. Pakai mask ke, ataupun dia pergi nak apa dia tu? Allah senang. Duduk saja tangkap kat mak. Duduk saja, duduk depan kamera, buat live, sembang. Sembang apa tu? Dia tak, aku tak tahulah, sekarang ni susah lah, itu ini. Apa dia sembang? Dia pergi sembang dengan ayah dia, pergi sembang dengan mak dia, pergi sembang dengan adik dia, pergi sembang dengan kawan dia. Kenapa duduk dalam Facebook, duduk seorang-seorang? Aku tak tahulah sekarang ni apa nak jadilah. Sekarang ni zaman kita ni apa dia ni? Tu orang pun komen. Kau ni boring ke? Kau ni ada apa kau nak macam tu. Mak senang cakap KL. Jadi entah apa-apa Jadi Allah senang amat ada macam tu. Dia tu. Allah senang amat. Okey ya. Tak nak dara zaman dah ni, nak orang kenal dia, nak orang nampak dia, cantik aku, elok aku, lawa aku, komen, comel, komen, like. Zaman dulu anak dara laki tengok depa malu, depa nak tengok laki pemalu. Zaman dulu. Tu sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita tu apa? Dia malu nak tengok orang laki. Orang laki tengok dia pun dia malu. Seperti mana wanita di Kota Tarim. Depa kalau keluar rumah nak berjalan, depa berjalan belakang bangunan, bukan depan jalan. Contoh ni jalan utama ni, tongkat jalan utama, depa jalan kat mana? Jalan ni, belakang ni, jalan ni tak banyak orang. Atau belakang tu, lorong belakang tu. Jalan nak pergi Medan Kota contoh. Tak ambil jalan depan nak jalan. Kenapa? Jalan depan tu sebok. Bila sebok, orang lalu lalang orang akan tengok kalau dia jalan. Dia jalan belakang bangunan, tu Kota Tarimnya. Dia cari lorong-lorong belakang, cari jalan-jalan. Dia ada laluan, orang wanita laluan sana ada. Tutup semua. Dan orang Tarim pun mereka sangat hormati orang perempuan di sana. Bila orang perempuan di Kota Tarim nak lintas jalan, orang Tarim akan berhenti macam raja nak lalu. Tu orang perempuan dihormati di sana Kota Tarim, dijaga aib dia. Di Kota Tarim, contoh orang duduk lalu lalang, perempuan tu lalu kat belakang-belakang, lepas tu dia mai kat ni, dia nak lintas lah. Nak lalu belakang tu pula, lintas. Jalan utama nak lintas. Bila lintas dia akan duduk tepi jalan. Orang Tarim yang naik kereta, yang naik motor, kalau dia nampak orang perempuan tu tengah mai ke lorong, nak lintas sini, semua akan berhenti. Automatik berhenti macam raja nak lalu. Berhenti semua orang perempuan lalu. Berjalan cepat, lalu, orang jalan. Orang Tarim tak akan biar orang perempuan duduk tepi jalan, duduk tunggu kereta tak berhenti-berhenti. Dia nak lintas. Sebab apa? Melambatkan dia perjalanan dia dan juga menyebabkan aib. Kenapa? Dia duduk tengah jalan, orang tengok dia. Tengok dia. Aib. Orang perempuan di Kota Tarim tak rela lelaki tengok dia. Tak rela. Dan lelaki di sana pun tak rela tengok-tengok perempuan lama-lama. Tak mau. Tak mau biar lama-lama perempuan terdedah. Semua pakat menjaga aib masing-masing. Suasana Kota Tarim. Kalau kita sini, dia duduk tepi jalan, duduk tu, kita sambil-sambil naik motor. Tengok. Panggil. Allah senang. Hai pula tu. Allah senang amat. Perempuan tu nak senyum-senyum pula kadang-kadang. Allah senang amat. Okay ya. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah jaga anak-anak kita, khususnya anak perempuan kita di akhir zaman. Zaman ni syaitan target depa perempuan, yang kedua lelaki. Target pertama akhir zaman ni perempuan. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan
problem-problem para wanita di akhir zaman. Akhir zaman ni orang perempuan dipergunakan oleh syaitan dan pengikut Dajjal akan dipergunakan. Nabi kata akhir zaman nanti alamat kiamat akan banyaknya penyanyi-penyanyi wanita. Wanita ni akan zahir banyak. Mereka lah akan menyebabkan lelaki ini nak syahwat lelaki macam tu, akan merosakkan naudzubillah kehidupan masyarakat. Sebab tu orang perempuan yang dapat pertahankan tak ikut nafsu, tak ikut syaitan, lepas tu lah wanita yang solehah. Syaitan kata, "Weh, kamu kan cantik, orang tak tahu, masuklah Facebook. Tengok orang cantik-cantik boh dalam Facebook muka depa, semua dapat 1000 like. Hang tak mahu kan macam tu? Follower hang akan ramai, hang akan jadi popular, viral. Boh. Akhirnya dia tewas, dia boh. Bila dia boh tu, mulalah lelaki akan dekati dia. Mulalah fitnah akan mendekati dia. Mulalah kehidupan dia akan hancur. Mulalah ketenangan hidup akan hilang. Dan syaitan akan tepuk tangan. Syaitan nak kita rosak, syaitan nak kita tak bahagia, syaitan nak kita stres, syaitan nak kita diganggu. Syaitan tak mahu kita ni duduk aman. Syaitan nak jaga. Allah SWT. Jadi ni zaman kita. Zaman ni siapa boleh tahan mata dia, tahan tak like orang perempuan yang duk post gambar-gambar tu, alhamdulillah, tu lelaki yang soleh. Allah SWT. Tapi berapa orang nak buat macam tu? Allah SWT. Tambah pula perempuan like page dia, like post dia, macam mana nak tahan? Sebab tu perlunya berzikir pada Allah, perlunya selawat pada Rasulullah. Itulah yang untuk kuatkan hati kita. Kalau yang tu pun kita tak mampu buat, zikir dan selawat setiap hari ataupun Quran, habis kekuatan kita apa lagi? Okey ya. Allah SWT. Yang lelaki pun hak comel-comel tu macam tu kak, syaitan serang kak. Syaitan kata apa? Tunggu apa lagi? Posing. Posing eh? Posing. Lelaki pun nak posing juga. Allah SWT. Duduk depan kamera. Dekat mak, dalam Facebook. 1000 like kata dia. Tengok perempuan 900 tu perempuan, 100 orang lelaki. Allah SWT. 100 orang lelaki tu tak tahulah lelaki tu betul lelaki tak betul. SWT. Okey. Takut saudara bukan saudari, saudara. Okey lawaklah. Jadi jangan macam tu. Orang lelaki pun tak payahlah. Allah SWT. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang dia nak post kata-kata nasihat, dia tengok kat mak dia sendiri. Kat mak dia sendiri. Kita jadilah orang yang yakin dalam hidup kita. Hendaklah kita ni. Apa tu? Macam-macam. Kalau ulama atau tok guru tak apa, orang yang boh kat mak dia, bukan dia update sendiri kat mak dia. Bukan dia sendiri tangkap mak. Insaf lah aku. Dia orang tangkap kat mak dia. Bukan dia tangkap sendiri, bukan dia selfie sendiri. Tu ulama-ulama tak apalah kan. Kita selfie sendiri, boh dalam Facebook, nak tunggu like. Itu setiap saat duk check like berapa dah. Like berapa dah. Terus senyum seorang. Gila tu, bukan normal apa dah, gila tu. Okay, lawak lah. Maksudnya. Kecuali kita ni ahli bisnes tak apalah, orang bisnes. Bisnes ni memang kena post kat mak kita selalu. Nak bagi orang kenal bisnes kita, nak naikkan produk kita, tak apalah, silakan. Hak bisnes silakan. Ni tak bisnes ni, bisnes tak ada. Bagi ilmu tak ada. Allah. Apa pun tak ada, tapi saja nak post kat mak. Saja nak post kat mak. Allah SWT. Kecuali kita post kat mak kita tu ada kaitan dengan benda-benda manfaat, silakanlah. Untuk sedapkan orang ke, untuk bagi ke orang kebaikan ke, tak apa. Tapi ni tak ada tujuan, jangan. Tengok-tengok syaitan akan masuk, akan merosakkan hati kita. Akan jaga syaitan. Allah SWT. Ada pula dia panggil apa? Sebelum subuh tak ada kerja apa? Dia berdoa, dia berzikir, nangis-nangis depan Facebook. Apa tu? Kita diajak menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan Facebook. Kecuali program ulama tu buat program, orang tolong buat kat dia, orang tolong rekam kat dia. Dia termenangis. Dia kalau kita diajak oleh guru kita, ulama kita, lepas orang jangan menangis, tahan nak menangis, tahan. Kalau boleh menangislah hati saja. Kecuali majlis tu, majlis munajat, menangislah semua. Tapi kalau majlis tu bukan munajat semuanya, kita tak rasa menangis. Kalau dia tahan menangislah hati kita. Dan kalau boleh kita lap-lap banyak mata kita. Maksudnya jangan sampai kalau boleh orang nampak meleleh banyak. Kenapa? Takut-takut kita bukan menangis kerana Allah, tapi kita menangis kerana nak pandangan manusia. Itu ulama wali-wali, dia pun menangis kalau kuliah dia menangis. Tapi bukan tiap-tiap hari. Waktu tentu kan. Waktu dah tak boleh tahan, dia pun menangis. Jadi maksudnya apa? Mereka nak banyak menangis dengan Allah, bukan hanya dengan orang. Okey ya. Mereka nak tutup hal mereka dengan Allah. Tapi kadang tak tahan. Kita pun mengaji kadang dengan kalam guru kita tak tahan. Nangislah.
Jangan tahan nangis lah. Mula menangis dengan hati tak tahan, nangis teruslah. Silakan, itu rahmat Allah pada kita. Cuma kalau kita terlalu di depan Facebook, tiap-tiap hari duduk depan Facebook menangis, tiap hari itu masalah tu. Allah SWT. Takut depan Facebook kita boleh menangis, atas sejadah dengan Allah semata-mata tak boleh nangis. Na'udzubillah, itu lagi bahaya. Maksudnya kita mencari pandangan yang bukan Allah SWT, selain Allah. Takut kita ni. Allah SWT. Ni zaman orang buat ibadat, orang nak tunjuk pada orang. Zaman dulu orang ibadat nak sembunyi pada orang. Sembunyi. Kenapa nak sidik, nak belajar sidik dengan Allah SWT. Lepas baca Quran ni tengok mak dia. Alhamdulillah dah habis khatam Quran. Alhamdulillah dah 1 juzuk hari ni. Apa tu? Tak cukup ke Allah tahu? Allah SWT. Kecuali kita betul-betul jaga niat kita. Tapi susahlah nak jaga. Dia jaga apa? Aku tunjuk aku baca Quran ni sebab aku nak ajak orang baca Quran hari ni. Tapi agak boleh jaga tu. Susah tu. Tak tambah orang komen pula. Hang ni orang soleh lah. Ni solehah lah. Setiap hari baca Quran. Susah nak cari kawan macam hang. Dia jaga hati tak? Terus jaga, nak teruskan jaga tu boleh tak? Tu awliya salihin risau amalan dia rosak, dia sembunyikan terus. Kalaupun dia tunjuk, boleh tunjuk lah. Hak tak perlu tunjuk, tak tunjuk. Okey ya. Allah SWT. Akhir zaman ni jangan tonjolkan diri sangat. Fitnah banyak. Nak selamat jangan tonjolkan diri sangat. Kita duduk sembunyi ya. Allah SWT macam tu. Hadis lagi, sikit lagi. Akhlak Rasulullah SAW pada banyak berbincang dengan sahabat. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu rajulan akthara istisharatan lirijali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih banyak berbincang dengan rakan-rakannya berbanding Rasulullah. Allah SWT. Maksudnya apa? Nabi ni seorang yang paling banyak bermesyuarat. Allah SWT. Nabi suka bermesyuarat, berbincang maksudnya. Dengan as-sahabah. Nabi kalau nak buat sesuatu, Nabi paling banyak ilmu. Nabi paling bijak. Tetapi Nabi SAW tidak mau semua orang hanya dengar pandangannya. Kecuali itu wahyu daripada Allah, tak boleh ubah. Selagi mana Nabi ada ruang untuk Nabi bincang, untuk Nabi dengar pandangan sahabat, Nabi terima pandangan sahabat, Nabi akan buka peluang. Nabi kita macam mana kita nak buat ni, macam mana pandangan kamu? Allah SWT. Satu hari Nabi SAW, Allah SWT Muhammad, pergi perang Badar. Allah SWT Muhammad. Waktu tu Nabi kata kita berkemah di sini. Seorang sahabat mai, Rasulullah, boleh tak kami nak bagi pandangan? Adakah ini wahyu ataupun masih ada lagi ruang untuk kita beri pandangan, boleh ubah apa semua? Kita silakan, beri pandangan kamu, kita bincang, tak apa. Seorang sahabat kata, Rasulullah, jom kita pergi kat satu tempat ni. Tempat tu ada telaga. Kita duduk di Badar sebelum perang esok, kita kuasai dulu tempat yang ada ayak. Bila nanti dia mai pada Mekah nak perang kita, depa habis bekalan ayak, depa tak ada ayak, biar depa mati macam tu. Depa lemah nak lawan kita. So kata, bagus kamu punya ni, baguslah. Jom kita pergi duduk di telaga. Kita berkemah di telaga, jadikan kubur kita ada sumber ayak. Terima Nabi SAW. Nabi tak kata, hangsa pandai-pandai, aku tahu lah aku Nabi. Tak ada. Kalau kita aku tahu lah, aku mengaji lebih pada hang lagi, aku universiti ni. Tak, Nabi tak macam tu. Nabi dengar pandangan walaupun orang yang lebih bawah pada Nabi SAW. Nabi dengan para sahabat nak bandingkan ilmu, Nabi lah berilmu, yang paling berilmu. Tetapi akhlak Nabi SAW menghargai sahabat, merendahkan diri pada para sahabat. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah perintahkan Nabi bermesyuarat. Bahkan ada surah berkenaan dengan mesyuarat. Allah suruh Nabi bermesyuarat. Bermesyuarat. Dan pentingnya bermesyuarat. Paling kurang mesyuarat ni kata ulama paling kurang 2 orang. Dan lebih-lebih lagi seorang murid dengan guru dia. Ada masalah, bincang untuk guru. Kata Habib Omar, siapa yang ada satu masalah tak bincang dengan guru dia, tak dengar nasihat guru dia buat terus putusan, dia akan menyesal. Siapa yang ada satu masalah tak bincang dengan ahlul nur, iaitu orang yang ada nur, ada cahaya ilmu, cahaya hidayah Allah. Allah SWT. Ada cahaya dalam hati mereka, makrifah mengenai Allah, tak bincang dengan mereka, kamu akan menyesal, kata dia. Sebab tu nak buat apa pun, bincang dengan tok guru, bincang dengan ustaz kita, bincang dengan ayah kita, bincang dengan mak kita, bincang dengan orang yang lebih tua pada kita. Orang yang mereka tu ada ilmu, ada cahaya, ada kebaikan, ada kesolehan, bincang. Sebab kata Rasulullah SAW hadis,
Bila bertemu dua orang Muslim atau berkumpul orang-orang Muslim sesama mereka, Allah akan ilhamkan dengan ilham yang baik. Kita kadang duduk seorang-seorang, bukan ada apa benda nak main pun dalam fikiran kita ni. Tapi kalau kita jumpa kawan kita kerana Allah, duduk kerana Allah, macam-macam nak sembang, macam-macam nak main. Nampak? Penting kita duduk sama kita. Penting majlis. Allah senang. Penting kita ni suhbah bersama dan sebagainya. Kenapa? Kita duduk kerana Allah. Kita niat nak berbincang kerana Allah, nak cari jalan penyelesaian, Allah akan ilhamkan ilham yang baik. Ilham mai. Sebab itulah masyarakat macam ilham mai. Nak bincang, nak cadang ni, Duduk seorang-seorang tak fikir apa. Kalau duduk mesyuarat, baru waktu tu kita punya internet tu laju. Macam-macam. Itu penting. Penting kita bermesyuarat, duduk berbincang. Tak sesenang. Macam Tok Guru lah. Bila tak ngajak tu nampak macam tak ada ilmu lah. Bila ngajak baru nampak macam ada ilmu. Kenapa? Duduk kerana Allah. Allah ilhamkan. Dia cakap saja. Macam ayam saja keluar. Tanpa dia perlu fikir, aku nak cakap apa lagi tau. Nak cakap apa lagi tau. Allah senang. Okey ya. Itu bantuan Allah SWT kepada para ulama, para salihin. Okey. Allah senang. Ada orang bila tak dibantu oleh Allah dalam menyampaikan ilmu, jadi macam mana? Satu lagi, apa dia tahu, nak abang tahu, saat-saat saya ingat dulu apa semua. Orang yang dibantu oleh Allah cakap saja. Dan dia cakap tu insya-Allah tak akan keluar daripada landasan betul. Kenapa? Bukan daripada dia. Panduan daripada Allah SWT. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi orang paling banyak berbincang, bermesyuarat dengan as-sahabah. Jadi kita jadilah orang yang ikut Rasulullah, yang ada waktu berbincang, bersembang, apa dia panggil, mengambil pandangan daripada orang. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi berbincang dengan isterinya. Nabi minta pandangan isterinya. Macam mana pandangan kamu? Isteri kita Rasulullah macam ni. Nabi ikut. Dan Nabi kata Sayyidina Aisyah dalam hadis yang lain, kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah ni dia suka ikut isteri dia ataupun kehendak, keinginan keluarga dia selagi mana bukan benda yang haram. Contoh, isteri ke ataupun dia panggil apa, anak-anak ke, kata Rasulullah, kita buat macam ni Rasulullah. Nabi tengok benda tu tidak haram, tidak buruk, Nabi tahu okey, buat salat. Allah SWT boleh. Nabi tu banyak kata boleh. Ya. Allah SWT terima pandangan Rasulullah SAW. Waktu Nabi SAW Nabi SAW waktu mana Nabi SAW tengah khutbah, penuh masjid Nabi SAW. Akhir hari makin penuh masjid Nabi SAW. Mai Salman Al-Farisi, dia kata, wahai Rasulullah SAW, kita bincang sikit Rasulullah, boleh tak kita buat mimbar baru? Mimbar lama ni orang tak nampak dah. Kita buat mimbar baru yang lebih elok, yang lebih tinggi, yang lebih semua orang boleh tengok. Bagus Nabi kata, silakan. Itu Nabi SAW. Nabi tak kata semua kena ikut aku. Tak. Nabi dengar sahabat, pandangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhlak Nabi SAW tidak pernah mengeji makanan. Hadis ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in istahahu akalahu wa illa tarakahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali mengeji makanan, mengaibkan makanan, ngata pada makanan. Sekiranya baginda ingin, Allahumma salli Muhammad, dia akan makan akalahu, dan sekiranya dia tidak mahu, dia akan tinggalkan saja makanan tu. Ni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya makanan. Rasulullah dalam hidupnya dia tak kejikan makanan. Dia tak buruk-burukkan makanan. Dia tak kutuk makanan. Allah Subhanahu. Karena Nabi memandang yang memberi makan, bukan makanan. Kita pandang makanan, lupa yang beri makan pada kita. Allah Subhanahu. Contoh kita ni, kalau contoh kawan kita mai kat kita, dia kata apa, nah ni aku bagi hang apa duit sikit ni, contoh RM10, ambil duit bagi RM10 kat hang, bagi dia hang RM10. Allah SWT, cuba kita kata macam ni, RM10 ni bukan banyak mana ni. Kita kata tak dekat dia, tak kata kat orang bagi tu, kita kata kat RM10 tu, RM10 ni bukan nilai banyak mana ni, RM10 tak banyak mana. RM10 tu sakit hati ke yang bagi tu sakit hati? Siapa akan marah? RM10 akan marah ke? Orang yang bagi tu akan marah? Orang bagi tu akan marah.
Kamu ni RM10 pun syukur lah. RM10 pun duit juga. RM10 ni kalau barakah, beli macam-macam boleh. RM10 ni kalau barakah, beli makanan, kamu jadi orang soleh. Allah bagi kebaikan pada kamu. Macam itulah perumpamaan dia. Kita dapat makanan, kita kutuk makanan. Hari ni ikan kering ya. Kering kan sedap mana pun. Siapa yang bagi kita makan itu ikan kering? Bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan suami kita. Bukan siapa-siapa. Memang kehendak Allah hari itu kita makan ikan kering. Yang kehendak Allah sampai ikan kering. Allah senang. Ada ikan kering, balik ikan kering. Setengah orang ikan kering sedap lah. Ni orang bagi orang yang ikan kering tak berapa sedap lah. Setengah orang bila kita cerita ni dia kata apa? Ustaz, saya ni ikan kering paling saya suka. Tak boleh nak buat apa. Dia apa itu dia lah. Dia orang yang tak apa suka lah. Jangan kita kutuk makanan tu. Kenapa? Makanan semua datang daripada pemberian daripada Allah, kurniaan Allah. Allah senang amat. Jadi Allah senang amat. Akhlak Rasulullah tidak mengutuk makanan. Kadang-kadang Rasulullah ni dijamu makanan yang Nabi tak suka, tak kutuk. Nabi SAW, Allah SWT, kadang-kadang dijamu pada Rasulullah makanan yang tidak sedap, pun tak kutuk. Nabi tak tengok makanan, Nabi tengok siapa yang beri. Jaga hubungan adab dengan Allah SWT. Sebab dalam Quran Allah kata, aku bagi makan pada kamu, aku bagi makan padamu. Wahai Allah sebutlah hadis Qudsi, wahai anak Adam, kamu tu lapar, tak ada makan minum, tapi kamilah memberi makanan minum pada kamu. Tu Allah SWT. Orang tu asbab saja. Hak dia masak nasi goreng di kedai tu asbab saja. Suami kita, ayah kita tu asbab saja datang makanan kita, tapi hakikatnya pemberian daripada Allah. Nak adab dengan Allah. Nabi satu hari Nabi naik unta. Jalan. Tiba-tiba ada seorang fakir miskin duduk tepi jalan. Dia waktu tu dia nak makan suatu bubuk gandum yang paling murah, paling tak sedap. Allah SWT. Dan tak rasa apalah. Makan untuk hidup saja. Orang miskin kan. Dia orang miskin. Nabi lalu, dia sekat Nabi. Dia kata, Rasulullah, mailah makan dengan saya. Teman saya makan. Saya nak barakah. Saya nak Rasulullah makan dengan saya. Dia nak jamu Nabi SAW. Dia nak Nabi duduk dengan dia tepi jalan. Apa Nabi buat? Turun. Duduk dengan dia dan Nabi makan apa yang dia jamu. Dia siapa? Orang fakir miskin yang makan bubuk yang sangat murah, gandum yang sangat murah, yang tak rasa apa, makan untuk hidup saja. Makan. Nabi SAW. Nabi tak kata pun, yang ni nak jamu aku, nak panggil aku ni pemimpin lah, aku ni orang besar lah. Tak. Nabi SAW. Sebab Nabi tak nampak orang yang bagi ni. Nabi tak nampak orang miskin yang bagi gandum kat Nabi. Nabi nampak yang bagi bubuk ni adalah Allah SWT bagi makan pada aku. Jaga adab dengan Allah. Sebab tu adab Nabi SAW tidak mengutuk makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Tak suka, Nabi tinggalkan. Bukan kutuk, tinggalkan. Nabi SAW kita cerita itu, Nabi pergi ke satu kampung. Dia pun jamu Rasulullah dhab. Dhab ni macam bewak lah. Bewak pada masak lah. Dia bukan bewak, tapi dia macam bewak lah. Dia boleh makan halal lah. Dia pun bakar dhab kat Nabi. Bakar dhab. Bakar tak depan Nabi. Nak jamu Nabi. Nabi main pada jauh. Nabi tolak. Tak tepi. Kata sahabat, Rasulullah, engkau tak makan, adakah haram? Nabi kata tak haram, boleh saya makan, tapi aku tak mau makan. Aku tak makan ni. Nabi tak kata dhab ni aku jijik lah, dhab ni tak sedap lah dhab. Tak ada. Nabi kata aku tak makan saja. Sebab tu kita bila pergi kenuri ke, pergi rumah kawan ke, dia jamu kita mi. Kita tak suka mi. Tak makan mi kita ni. Jangan kata mi ni bukan sedap pun, aku tak makan. Tak. Kata apa? Tak tepi. Tak makan lah, tak makan. Minta maaf. Cukup. Yang kutuk makanan. Allah senang amat. Okey beli durian. Allah senang. Manis terlebih. Ataupun tawak. Diam sudah, makan sudah. Tak suka tinggal. Kenapa? Hakikat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey jadi tu akhlak Nabi SAW. Nabi kalau Nabi suka, Nabi makan. Nabi tak suka, Nabi tinggalkan. Kenapa? Nabi sentiasa memandang yang maha memberi rezeki pada dia. Bukan rezeki tu, Nabi memandang yang maha memberi rezeki. Itu Rasulullah. Adab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh, kalau isteri kita ni masak gulai ke, dia tak bergaram ke, jangan kutuk gulai tu. Ikat Allah yang bagi makan pada kita. Kita buat elok-elok, cakap elok. Kita kata apa? Garam tak boleh kot, cukup lah.
Ataupun kita pergi bangun pergi bau garam. Kan bagus. Daripada kita berkata, tahu apa ni tak sedap lah apa ni yang masak. Jangan. Akhlak. Akhlak dengan siapa? Akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah akhlak sesama kita. Tapi kalau kita dengan akhlak dengan Allah tak boleh, akhlak dengan sesama kita pun tak boleh. Kerana hakikat akhlak tu akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, macam tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada hadis ke-14, akhlak Rasulullah ketika perasan ketiadaan sahabatnya. Nabi bila sahabat tak hadir majlis, Nabi akan tanya, kenapa dia tak hadir? Sakit ke aku nak ziarah? Kalau dia musafir aku nak doa. Itu akhlak Nabi, ambil berat tentang sahabat. Kita akan cerita nanti insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah jawab dia latif. Bila ada tajaan ni. Soalan, di mana soalan? Oh ni. Ada soalan di sini. Bolehkah sekalikan niat solat qada dengan solat sunat? Serta nak qada solat isyak. Tertinggal sebab sakit contraction yang sangat kuat nak melahirkan, disekalikan niat solat sunat tasbih. Untuk sembahyang yang fardu tidak boleh digabungkan dengan solat yang sunat. Bahkan menggabungkan niat solat fardu dengan niat solat sunat akan batalkan solat tu. Tidak sah. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Jadi Allah SWT. Cara yang betulnya macam mana? Kalau kita nak solat sunat isyak, kita qada dulu sembahyang sunat fardu isyak. Sembahyang dulu sunat solat fardu isyak. Selepas itu barulah sembahyang sunat isyak. Allah SWT. Ataupun kalau kita tinggal dua-duanya, fardu isyak tinggal, sunat isyak pun tinggal. Kenapa? Contraction, maksudnya sakit nak melahirkan anak. Tak sembahyang lah isyak. Allah SWT. Ataupun contraction ni sakit apa? Wallahu alam lah kan. Sakit apa yang lain. Jadi Allah SWT, kita tinggal sembahyang isyak. Sunat pun kita terlepas. Macam mana nak buat? Jangan gabungkan dua-dua. Macam mana? Yang pertama qada sembahyang isyak, yang kedua qada sembahyang sunat isyak. Boleh. Solat fardu boleh diqadakan dan solat sunat boleh diqadakan. Tetapi jangan gabungkan niat solat fardu dan niat solat sunat, tidak boleh. Tidak boleh. Dia kaedah dia macam ni dalam fiqh. Solat fardu tak boleh digabungkan dengan niat fardu yang lain. Contoh, kita sembahyang zuhur kita tinggal, sembahyang asar kita tinggal. Akhirnya kita nak qada asar dan zuhur dalam satu sembahyang. Tak sah. Niat fardu digabungkan dengan fardu tidak sah. Yang kedua, niat fardu digabungkan dengan sunat pun tidak sah. Tidak sah juga. Allah SWT. Itu kaedah. Kita pegang macam tu sampai bila-bila kita akan faham. Okey ya. Tetapi sembahyang sunat dengan sembahyang sunat lain boleh digabungkan, tetapi bukan semua sunat tertentu. Solat hajat, istiqarah, solat sunat wuduk, tahiyatul masjid, contohlah. Dia boleh gabungkan dengan sunat apa pun. Main duha, niat sekali istiqarah. Main duha, niat sekali gabungkan dengan sunat hajat. Boleh? 2 rakaat tapi dapat 3 sembahyang dalam tu. 3 pahala sembahyang dan 3 tu dapat qabul. Dapat Allah terima. Fardu sama fardu tak boleh gabung. Fardu dengan sunat tak boleh gabung, niatlah. Sunat sama sunat boleh gabung, tapi sunat-sunat tertentu. Okey ya. Itu contoh yang kita bagi ya. Soalan. Okey, jadi sembahyang fardu zuhur qada isyak dulu, lepas tu barulah sembahyang sunat isyak. Okey ya. Dan tak boleh juga nak qada solat isyak disekalikan dengan niat solat sunat tasbih, tidak boleh. Bahkan kafiat pun tak sama. Kerana solat sunat tasbih dia ada 300 tasbih dalam 4 rakaat tu. Kalau solat isyak tidak ada tasbih, subhanallah, alhamdulillah, tidak ada. Kafiat pun tidak sama. Kalau pun kafiat sama, tidak boleh digabungkan solat fardu dan solat sunat. Pegang kaedah itu, kita akan mudah untuk fahami tentang niat-niat solat. Okay, ya. Bahkan puasa pun tak boleh gabung. Puasa fardu dengan fardu tak boleh gabung. Dia puasa wajib dengan wajib tidak boleh gabung. Dia ada puasa nazar, dia juga ada puasa Ramadan yang ditinggal. Nak gabung dua-dua tidak boleh. Tidak boleh. Fardu sama fardu tidak boleh digabungkan. Okey ya.
Allah SWT. Puasa fardu dengan puasa sunat pun tidak boleh digabungkan. Pendapat yang kuat lah. Ada pendapat yang lemah, pendapat yang lain dan sebahagian mengatakan boleh. Okey ya. Allah SWT. Tapi kita pakai pandangan yang tidak boleh menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunat. Asingkan Allah SWT. Terus alhamdulillah pada begini terdapat tajaan daripada Akmal Fahim bin Fakhur Razi daripada Batas Kedah. Doakan semoga cepat sembuh. Doakan semoga terus istiqamah menghadapi ujian, bersih, semoga Allah bersihkan hati, dapat makrifah, diberikan kebaikan di akhirat, serta selamat dari fitnah akhir zaman, umat seluruhnya, dan semoga berkat dengan berkat oleh ilmu. Saya mohon Ustaz doakan agar kubulkan segala hajat saya. Semoga Allah kubulkan segala hajat. Khususnya daripada Sarawak, hamba Allah daripada Sarawak, doakan agar saya cepat sembuh dari segala penyakit, diberikan kekuatan, kesabaran menghadapi ujian, dugaan, diampunkan dosa, mudahkan urusan perkahwinan dengan tunang, dan semoga diberi hidayah kepada keluarga semua untuk meluk agama Islam. Semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan segala hajat. Khususnya Balqis sekeluarga di Kuala Lumpur, doakan anak anak saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik hidayah mengenal Allah, jadi orang yang saleh, suka melakukan taat pada Allah dan Rasul. Amin. Semoga Allah SWT memberi hidayah, taufik, kebaikan zahir dan batin kepada anak-anak pelajar kita dan juga mereka yang menajar kita ini. Semoga Allah murahkan rezeki, Allah beri hidayah, Allah beri kebaikan, Allah bagi nur, cahaya zahir dan batin. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga kita dapat mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul a'udzu bil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ